Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalong apresiasi buat pengurusi majlis, kombinasi intelektual kehakiman berkarisma, penjaga masa yang setia pada loceng keramatnya, seterusnya saudara dan saudari pemangkin revolusi madani. Bak kata pepatah, tidak kenal maka tidak cinta, tetapi cinta itu buta. Maka ayolah kita bersama-sama menghayati, mendalami serta terus bercinta dengan maudhu syarahan saya yang berbunyi Rahmatan lil Alamin. Maudhu syarahan saya hari ini akan dimantapkan dengan definisi mendalam mengenai Rahmatan lil Alamin dan 3 elemen rahmah yang wujud dalam pentadbiran di Malaysia. Elemen ini diaplikasikan melalui perundangan negara, menangani gejala sosial dan kesepaduan sosial dalam masyarakat majmuk. Sidang saksi bermisi saudara dan saudari rahmah adalah kata terbitan bahasa Arab yang berasal dari kata akar rahimah yang membawa maksud lembut hati terhadap seseorang, memberi kasih sayang, belas ihsan, santun dan simpati. Manakala dalam bahasa Melayu pula kata rahmah atau rahmat menurut Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud belas kasihan, kurnia, berkat, bahagia dan hikmah. Frasa Rahmatan lil Alamin boleh diungkap dalam bahasa Melayu sebagai kasih sayang terhadap seluruh alam. Terminologi Qurani ini dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Sidang saksi bermisi saudara dan saudari menelusuri gagasan terdahulu, pentadbiran negara sentiasa meletakkan pendekatan yang bermatlamatkan mensejahterakan negara melalui nilai-nilai Islam. Contohnya seperti konsep Islam Hadari yang ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam dan slogan Satu Malaysia yang membawa pendekatan al-wasatiyah dalam menyeimbangi masyarakat dari diperkenalkan untuk menekankan Islam sebagai agama rahmah dan memberikan kebaikan kepada semua kaum di negara ini. Pendekatan ini mempunyai elemen-elemen tertentu yang lebih bercirikan kelembutan dan kasih sayang yang ditonjolkan dalam mendepani kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia. Hadirin sekalian, elemen pertama yang kita dapat lihat ialah elemen rahmah dalam perundangan. Kewibawaan Malaysia sebagai sebuah negara Islam tidak pernah menafikan kehidupan masyarakat majmuk. Pembuktian ini jelas dapat dilihat melalui Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam perkara 11. Jaminan kebebasan beragama telah diberikan kepada penganut bukan Islam. Kebebasan beragama adalah perkara yang sudah lama dipraktik melalui Piagam Madinah dalam fasal 25. Jaminan kebebasan beragama adalah jaminan kebebasan beragama bukan sahaja diberikan hanya dari sudut anutan dan kepercayaan, akan tetapi peruntukan beragama juga diberikan untuk membangunkan sama ada institusi keagamaan, sekolah maupun tempat ibadah mereka di sekitar tempat yang bersesuaian. Hak kebebasan mengamalkan kepercayaan agama masing-masing secara tidak langsung menunjukkan nilai rahmah Islam yang diperuntukkan ke atas agama lain. Dalam sosial, setiap permasalahan yang wujud seharusnya diselesaikan berdasarkan pendekatan Rahmatan lil Alamin, terutamanya dalam menangani isu yang berkaitan. Contohnya seperti isu LGBT. Biarpun LGBT telah mula menular di Malaysia, pihak kerajaan Malaysia dengan tegas berkata bahawa amalan LGBT tidak akan diterima sama sekali di negara ini dan mana mungkin kerajaan akan mengiktiraf perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Oleh itu, pendirian ini sedikit pun tidak lari dari konsep Rahmatan lil Alamin kerana telah dijelaskan sebelum ini bahawa rahmah tidak hanya tertumpu pada belas kasih, akan tetapi ketegasan juga adalah suatu rahmat. Sidang bermisi saudara dan saudari, elemen ketiga ialah elemen rahmah dalam masyarakat majmuk. Kesepaduan sosial telah membentuk masyarakat majmuk tanpa mengira ras, agama dan bangsa. Oleh yang demikian, secara sedar atau tidak, elemen rahmah dalam kalangan masyarakat telah terbentuk secara tidak langsung. Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Badawi telah menyatakan bahawa amalan berdialog dan persefahaman adalah satu prasyarat untuk membina hubungan yang adil antara budaya dan peradaban kerana ia membolehkan kita memahami perbezaan dan persamaan. Oleh itu, sesuai dengan situasi negara Malaysia yang merangkumi masyarakat pelbagai agama dan etnik,
hubungan etnik dalam seharian mampu memupuk suasana Malaysia yang harmoni agar peristiwa 13 Mei 1969 Kampung Medan dan perarakan kepala lembu di Selangor tidak lagi terulang. Tuntasnya, rahmah dalam masyarakat sosial sangat jelas dilihat melalui lanskap sosial masyarakat Malaysia yang disulami elemen rahmah. Asas rahmah itu sudah disemai dalam kalangan masyarakat Malaysia dan implementasi rahmah itu sudah sekian lama diamalkan sehingga nilai ini merupakan salah satu penyumbang kepada kestabilan negara dan kesepaduan sosial. Sekian, terima kasih.